Untuk pertanyaan jawab lisan seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Lukanisman Awang Sauni Sibuti. Terima kasih Dato' Speaker. Soalan Sibuti nombor 9. Sila Yang Berhormat Menteri, Jabatan Menteri. Jawab 3 minit. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada sahabat saya Sibuti yang prihatin kepada golongan bankrupt. Sebagaimana kerajaan juga kita prihatin kepada golongan ini, di samping juga prihatin kepada pihak creditors. Tuan Yang Dipertua, kerajaan telah membuat kajian undang-undang berkaitan dengan kebankrapan ini, terutamanya yang terakhir melalui Akta Kebankrapan yang dipinda pada tahun 2017 yang telah berkuat kuasa pada 6 Oktober 2017. Ianya melibatkan kenaikan amount minima ataupun threshold daripada RM30,000 kepada RM50,000. Melalui pindaan ini juga kerajaan telah memberi perlindungan dan jaminan kepada mereka yang bankrupt berdasarkan kepada lunas undang-undang yang telah digariskan berdasarkan rujukan kita dan juga perbandingan dengan negara-negara luar seumpama United Kingdom, Singapura, New Zealand, Hong Kong dan seumpamanya. Di samping itu, pindaan 2017 ini juga telah memperkenalkan satu peruntukan baru di bawah Seksyen 33C, C capital, iaitu mengenai pelepasan automatik ataupun dengan izin automatic discharge, di mana tempoh kebankrapan seseorang bankrupt itu ditadbir selama 3 tahun daripada tarikh beliau memfailkan penyataan hal ehwal ataupun dengan izin statement of affairs, dengan mengambil kira amalan terbaik antarabangsa bagi melayakkan orang yang bankrupt itu dilepaskan secara automatik. Sebagai contoh amalannya di negara-negara lain, Hong Kong mengambil masa 4 tahun, Thailand 3 tahun, Australia 3 tahun, New Zealand 3 tahun. Bankrupt dalam masa memohon pelepasan automatik ini juga perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, digariskan di bawah Akta Insolvensi 1967. Justru pindaan tersebut dapat membantu dan memudahkan mereka yang bankrupt untuk memahami dan mematuhi arahan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Kunci utama, saya tekankan kunci utama seseorang bankrupt agar status kebankrapannya tidak menjadi berkekalan sepanjang hayat ialah mereka perlu memahami, memberi kerjasama yang penuh, mematuhi arahan Jabatan Insolvensi Malaysia, di mana ianya banyak akan membantu perkara ini. Dan pindaan ini tidak akan memberi kesan dan impak yang positif, tidak akan memberi kesan atau impak yang positif sekiranya si bankrupt ini tidak memberi kerjasama yang penuh kepada jabatan yang berkaitan ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila Sibuti, soalan tambahan pertama. Terima kasih atas jawapan Menteri tadi. Saya telah menyimak data di laman Jabatan Insolvensi Malaysia. Didapati bahawa jumlah yang bankrupt di kalangan berumur 35 tahun ke bawah adalah sangat besar. Antara 25 ke 34 tahun sebanyak 10,532 orang dan juga di bawah 25 tahun daripada tahun 2018 dan juga 2019 terdapat 193 jumlah mangsa bankrupt. Saya ingin mengetahui pandangan pihak menteri dan juga kementerian, adakah masalah bankrupt di kalangan orang muda ini semakin serius bagi pasca COVID-19 dan juga apakah tindakan kerajaan untuk memberitahu kepada masyarakat terutamanya golongan muda berkenaan tentang pengurusan kewangan adalah sangat penting supaya kita dapat mengelak jumlah bankruptcy yang sangat tinggi lebih-lebih lagi pasca COVID-19 ini. Terima kasih Sibuti. Sila Menteri. Terima kasih pada sahabat saya Sibuti dengan persoalan yang telah dikemukakan. Memang sebagai sebuah kerajaan, khususnya jabatan yang berkaitan iaitu Jabatan Insolvensi, kita amat prihatin dan sentiasa bimbang kemungkinan bertambahnya jumlah mereka yang diisytiharkan bankrupt. Kerana ini adalah satu proses undang-undang yang tidak boleh dielakkan. Hak kepada creditors yang mana mereka mempunyai debtors ataupun penghutang, mereka boleh mengambil tindakan kebankrapan ini sebagai satu mode of execution,
satu kaedah untuk melaksanakan penghakiman yang mereka boleh. Namun demikian, dalam rangka untuk memastikan jumlah ini tidak akan berleluasa bertambahnya, kerajaan mengambil pelbagai inisiatif untuk memastikan mereka, terutamanya golongan muda, tidak terjebak di dalam status sebagai seorang bankrupt, dengan memberi kefahaman dan juga kesedaran, awareness kepada mereka supaya mereka tidak mengamalkan perkara-perkara yang mungkin boleh membawa mereka disaman dan juga diisytiharkan bankrupt. Antara perkara yang telah dibuat semasa, saya nak sebutkan antara perkara yang dibuat oleh Jabatan Insolvensi semasa tempoh COVID ini, sebagaimana dasar kerajaan memberikan moratorium kepada peminjam-peminjam bank dan institusi keuangan. Jabatan Insolvensi juga memberikan moratorium bayaran bulanan kepada mereka yang bankrupt ini bermula daripada 1 April 2020 sehingga 30 September 2020 dengan harapan ini boleh meringankan beban kepada si bankrupt. Selain daripada itu, Tuan Ketua, saya perlu menjelaskan bahawa di bawah Undang-Undang Kebankrapan ini juga ada satu peruntukan, iaitu Seksyen 33A yang bertajuk pelepasan tanpa bantahan pemihutang. Iaitu jika sekiranya si bankrupt itu menjadi bankrupt sebagai penjamin sosial. Kemudian orang yang bankrupt, kemudian selepas dia bankrupt itu didaftarkan sebagai OKU. Juga dilepaskan sebagai bankrupt. Kemudian of course kalau si bankrupt itu meninggal dunia, dan juga si bankrupt itu selepas bankrupt ni dia mengidap penyakit yang serius. Jadi jabatan atau kerajaan melepaskan mereka ini yang biasanya tanpa bantahan daripada pihak kreditor atau pemihutang. Terima kasih. Segambut, soalan tambahan. Batu Kawan. Segambut. Batu Kawan. Ya, dia bangkit dulu, sila. Terima kasih. Menteri, dalam era COVID-19 ini, adakah kerajaan akan menaikkan bankruptcy threshold, memandangkan ramai orang akan kehilangan kerja ataupun tiada keupayaan untuk membayar balik, dan jika ya, bilakah pindaan itu akan dibuat? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Segambut. Beliau seorang peguam. Beliau mengetahui, boleh membuat andaian. Ya, memang sebagaimana yang saya sebut bahawa kerajaan prihatin, terutamanya dalam masa pasca COVID ini, memang kerajaan akan membentangkan dalam persidangan ini satu pindaan, khususnya kepada Seksyen 5(1) Akta Insolvensi yang melibatkan threshold yang baru. Saya tak boleh umumkan lagi kerana ianya akan dibentangkan dalam persidangan ini juga. Terima kasih. Terima kasih, Pak Datuk Menteri. Speaker, satu lagi saya mohon soalan mengenai bankruptsi dalam tempoh COVID ni. Batu Kawan. Baik, saya benarkan soalan tambahan yang ketiga, sila Batu Kawan, 30 saat. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan saya mengenai jawapan yang Menteri berikan tadi bahawa selepas beberapa tahun seorang yang digelar bankrupt akan dibersihkan namanya selepas 3 tahun. Tetapi pindaan pada tahun 2017 ini bukanlah pindaan retrospektif. Maksudnya yang sudah berstatus bankrupt, pindaan ini tak ada apa-apa impak terhadap mereka. Mereka akan masih lagi kekal dalam status bankrupt. Mungkin Menteri boleh, saya ingin mencadangkan kalau Menteri boleh membuat pertimbangan supaya pindaan dibuat kepada akta bankruptcy ini untuk memastikan yang retrospective cases juga diambil kira, ataupun pindaan tersebut boleh memberi kesan terhadap golongan yang sudah bergelar bankruptcy, sebab pindaan ini yang 2017 dia akan membantu kes-kes selepas 2017 atau 2018. Terima kasih, Batu Kawan. Mohon penjelasan. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Menteri, sila. Terima kasih. More meaningful. Rakan saya Batu Kawan. Secara jujurnya, saya tidak ada maklumat sama ada pindaan 2017 itu retrospective effect atau tidak. I need to check that dengan izin. Namun demikian, kalau tidak retrospective effect, insyaAllah kerajaan akan memikirkan ke ini demi memikirkan orang yang bankrupt sebelum daripada 2017. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Pertanyaan jawab.